alat-alatnya. Itu yang keempat. Yang kelima, sistem ekonomi. Sistem ekonomi biar kuat. Biar ekonomi itu untuk rakyat, jangan untuk golongan tertentu saja. Jangan membebankan rakyat. Bukan macam sekarang ni membebankan ke tak? Entahlah, saya tak tahu. Membebankan ke tak? Seronok ya? Siapa seronok dengan sistem GST hari ni? Angkat tangan. Seronok benar ya? Jadi kalau kopi itu ikut Islam ke tak? Itu yang kelima, ekonomi. Yang keenam, sistem pelajaran. Mesti melahirkan muda-mudi yang soleh dan solehah, yang boleh menjadi harapan bangsa. Pemuda-pemudanya adalah pemuda-pemuda yang soleh, pemudi-pemudinya adalah pemudi-pemudi yang solehah, yang mengamalkan Islam, yang memperjuangkan Islam dalam kehidupan mereka. Itu yang keenam. Di mana yang dibaca tu imam tadi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan kamu tu. Macam tu. Hari ini kita tengok pemuda-pemuda kita, boleh ke tak boleh jadi imam? Budak sini alhamdulillah banyak saya tengok yang muda-muda jadi imam. Tapi tempat lain kalau padam yang tu entahlah. Kalau padam yang tu macam udah tak ada ganti. Itu yang jadi imam kadang kuliah tak habis-habis tu. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Menung kejap. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Itu betul baca tu. Kadang-kadang tak betul baca tu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sistem pelajaran pendidikan mesti melahirkan pemuda-pemudi yang soleh, anak-anak yang soleh, yang boleh berbakti kepada ibu bapanya, boleh berbakti kepada agamanya, boleh berbakti kepada bangsanya dan negaranya. Itu pun dah kita baca dulu. Malam ni kita baca yang ketujuh. Sistem keluarga dan rumah tangga yang dapat membina putera-puteri dan golongan dewasa yang muslim yang dapat melaksanakan firman Allah. Asas pendidikan kekeluargaan, ini firman Allah ni dalam surah At-Tahrim. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dulu, jangan nyuruh anak aja. Mat pergi ke masjid, dia naik pakai seluar pendek bawa rumah lagi. Jangan kopi tu. Jadi nak nyuruh anak-anak pergi masjid tu bukan kopi tu bunyinya. Mat pergi masjid, tak betul tu. Macam mat, mari kita pergi masjid, baru betul. Timah, mari kita menutup aurat, kata maknya, baru betul. Kalau nyuruh aja dia tidak, nanti akan ditanya oleh Allah. Lima taquluna ma la taf'alun. Ngapa kamu pandai bercakap tapi kamu tak pandai berbuat? Jadi asalnya dia, diri kamu pelihara dulu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kamu dan keluarga-keluarga kamu daripada api neraka. Orang yang di bawah jagaan kita tu wajib kita pelihara daripada api neraka. Jangan dibiarkan mereka tu melakukan sebarang maksiat. Jangan dibiarkan mereka tu pergi K-pop. Jangan dibiarkan mereka tu berkaraoke. Jangan dibiarkan mereka tu isap dada. Jangan dibiarkan mereka tu mencuri. Jangan dibiarkan mereka tu meninggalkan sembahyang. Begitu dalam Islam Rasulullah suruh muru auladakum bis-shalah wa hum muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kamu dengan sembahyang setelah mereka berumur 7 tahun. Mesti. Daripada subuh sampai ke isyak. Mesti 5 waktu kita latih anak kita tu dengan sembahyang. Cuma kalau dia tak sembahyang, jangan dipukul. Jangan dibesit. Digalakkan je.
Balik tanya, kamu dah semayang, kamu dah semayang, kamu dah semayang, kamu dah semayang. Kalau belum, suruh semayang. Saya ada seorang kawan dah meninggal dunia. Dia bawa anaknya hari-hari pergi sekolah naik motor. Anak itu darjah 6, hari-hari bawa naik motor. Satu hari itu entah macam mana teringat dia dah sampai ke sekolah. Dah sampai ke sekolah tu, dia teringat, terlintas di hatinya. Dia pun tanya anak, kamu dah semayang ke subuh tadi? Kata, nanya anak. Kata anaknya, tidak abah, katanya. Tak semayang. Dia pun lencong balik. Motor tu pusing balik. Udah masuk lembaga sekolah tu, pusing balik. Balik ke rumah. Lepas tu disuruhnya anak, kamu semayang, abah nak tengok kamu semayang. Kawan tu menjijik-jijik aja matanya. Lantaknya lah. Dia pun semayang. Wah, entah macam mana laju tu saya cakap lah, punya peluru macam peluru. Tak ngapa, asalkan dia latih. Itu dia cara mendidik anak tu. Jangan dibiarkan. Bila setelah berumur 10 tahun tak semayang, apa buat? Pukul. Wa atribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukul mereka yang meninggalkan semayang setelah berumur 10 tahun. Kita tak pukul, kita berdosa, tuan-tuan. Mereka tak semayang, tak berdosa. Apa dia? Letaklah masuk lokap. Cuma jangan bengkak, jangan luka, jangan apa? Jangan patah. Udah, bersih pakai kotak. Lantaknya ada akta, mana ada pun. Tak jadi, tak berani dah mah. Tak berani dah nak membuat satu undang-undang merotan anak tu. Lama tu mengeluarkan kejahatan tu kerana tekanan daripada hak asasi manusia. Itu aja, hak asasi manusia. Tapi itulah. Merotan anak satu kesalahan macam yang berlaku di Sweden tu. Merotan anak tu jadi kesalahan. Tapi sebenarnya dalam Islam disuruh wa aqribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukul rotan anak-anak kamu tu yang meninggalkan sembahyang setelah berumur 10 tahun. Saya dia pun nak buat. Anak tak sembahyang umur 10 tahun saya rotan. Semenjak itu tak beranilah dia nak meninggalkan sembahyang depan saya lah. Di belakang saya kenari dia dah besar-besar belakang dia pun dah beranak, mana saya tahu kan. Tapi depan saya tak berani mereka meninggalkan sembahyang. Kenapa? Kerana kita tegas. Setiap masa mereka umur 7 tahun dah dilatih suruh dia sembahyang, suruh. 10 tahun tak sembahyang, piak. Tak berani mereka meninggal. Hari ini yang menjadi gejala yang banyak penuh gejala maksiat ni pasal apa? Pasal mak bapaknya tak tegas. Tak tegas mendidik anaknya. Atau macam mana nak didik anak sembahyang, dia emeh pun tak sembahyang. Macam mana anak nak sembahyang? Saya jadi cikgu 31 tahun tahu. Bukan setahun dua, 31 tahun. Itu pun saya pencen umur 50. Kalau pencen umur 55, aku 36 tahun jadi cikgu. Setiap murid-murid yang di bawah kelas saya tu semua saya tanya. Kamu subuh tadi sembahyang tak? Tidak, cikgu. Bapak kamu sembahyang tak? Tidak juga, cikgu. Semua mak bapak dia saya tahu. Mana yang sembahyang, mana yang tak sembahyang. Mana yang puasa, mana yang tak puasa. Kamu puasa tak hari ni? Tidak, katanya. Kenapa tak sahur? Bapak kamu puasa tak? Tidak juga, katanya. Ini saya tahu semua dari kampung-kampung tu. Pasal apa? Pasal kita tanya. Budak-budak bukan reti nak bohong pun. Tak reti nak bohong. Pasal apa? Kita tidak tekankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita. Begitu tak tekankan, betapa kepada keluarga anak-anak kita. Itu yang sekarang ni mak bapak biarkan je anak darahnya keluar tak tudung. Tongi aja kepala tu. Biar aja begitu. Ngapa? Pasal mereka rasa ini tak ada apa-apa. Alah, tudung apa sangat kena. Sedangkan dibiarkan itu dia termasuk dalam golongan dayus. Di pintu syurga itu ada ditulis anti haram ala duyus. Kamu ni diharamkan ke atas dayus-dayus. Kan di pintu syurga tulis tu.
Siapa dayus tak dapat masuk syurga. Nak dihilangkan dayus dulu. Macam mana hilang? Cuci. Basuh dengan beris. Cuci dengan deterjen. Macam mana hilangnya? Dibakar dengan api. Baru hilang. Bila dah hilang, baru dia layak masuk ke dalam syurga. Itu kekeluargaan dia. Asalnya itu dia. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan pembakarannya, neraka itu bahan pembakarannya adalah apa? Manusia dan batu-batu. Nah, ada sambung lagi ayat tadi. Alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu kalau ambil apa namanya, tengok kitab Quran, tengok Quran dalam surah At-Tahrim, ada sambungan tu tadi. Ya, di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang gana-gana, yang sombong-sombong, yang bersangatan kasarnya, ghilazun shidadun, ya, kasar yang bersangatan, ya, semua yang dalam neraka itulah, ya. Malaikat-malaikat dalam neraka itu semua kasar-kasar, tak ada yang lembut-lembut, tak ada yang senyum-senyum, semua masam dia punya kasar. La ya'sunallah, mereka tak reti nak derhaka kepada Allah. Ma amarahum, apa saja yang diperintah kepada mereka. Allah perintah balun, apa buat nama? Balun. Allah perintah pelupuh, apa buat mereka? Pelupuh. Allah perintahkan bedah, apa buat nama? Bedah. Itu malaikat yang nunggu neraka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Itu malaikat neraka. Sebab itu yang tukang pukul di neraka itu malaikat, tak boleh orang. Malaikat yang tukang pukul. Kenapa? Kerana malaikat tak reti nak neraka. Kalau orang ada, dia boleh dia rasuah. Ini malaikat apa nak rasuah kan? Ada rasa kesian saya. Apa nak rasuahkan malaikat? Boleh bagi mi goreng. Mau apa ni mi goreng? Dia bukan jenis makan. Apa nak rasuahkan malaikat? Boleh bagi bidadari. Boleh ke bagi bidadari? Mau apa yang bidadari? Dia bukan lelaki. Tak ada apa yang boleh dirasuahkan malaikat tu. Jadi sebab tu mereka tak reti nak derhaka dengan Allah Ta'ala. Allah suruh bedah, dia bedah dia. Allah suruh balun, dia balun dia. Allah suruh pelupuh, dia pelupuh mereka. Kalau orang, bedah kata Allah, dia pun angkat mati tu. Nanti jangan ada pukul dulu. Tak kenal kata mana kata. Dia pun nak, ustaz ke? Yang kabut tu ustaz seorang je, jalan. Itu kalau orang, malaikat tak ada kopi tu. Suruh bedah, dia bedah. Suruh balun, dia balun je lah. Baik. Itu dia. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu yang ketujuh. Yang ke-8. Banyak ni yang mesti kita laksanakan dalam masyarakat kita. Tadi apa? Tadi ketenteraan, kemudian pelajaran, kebudayaan. Lagi apa? Yang sudah kita baca, pertahanan, ketenteraan, sistem kehakiman mesti telus, ya. Kemudian sistem pertahanan dalam negeri juga, jangan nak nangkap aja saja. Bila buat apa tangkap, bila tangkap, bila apa tangkap. Sekarang ni dah keluar satu akta yang baru. Akta apa? Akta hasutan. Dah ada yang baru ni. Apa saja dia boleh boleh ditafsirkan sebagai akta hasutan. Sehingga orang buat kartun pun kena tangkap. Ada tak orang buat kartun kena tangkap? Dia kerjanya melukis kartun aja, kena tangkap. Pasal apa? Di bawah akta hasutan. Tahu ke dia main siapa? Ya Allah, dia tak tahu. Siapa namanya? Zulkifli bin Al-Haq tu, ya, Zunar panggilannya. Dia sekarang ni dah menghadapi 25 tuduhan. Semua tuduhan hasutan belaka tu. Ditangkap, direman, dia disiasat, kemudian dibawa dihadapkan ke mahkamah. Dia menghadapi 25 tuduhan hasutan.
Yang pelik itu pilih kasih pula tu. Ada orang yang cukup lantang menentang 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 pemerintah. Tak ada pula dia katanya dia bawa akta hasutan, dia tak ada ngasut, dia negur aje kena. Itu dia yang berlaku sekarang di dalam negara kita. Lantak dia marah-marah dia mana buatnya. Ini yang sedang berlaku sekarang ni. Jangan macam itu. Kita mesti hakim mesti telus. Mereka mesti mengikut undang-undang, jangan ikut perasaan. Baik, itu yang ketujuh tadi. Yang ke-8, sistem yang mengatur cara hidup individu yang khusus. Individu yang khusus, mana orang yang memerlukan ditolong. Begitu. Agar dapat mencapai kejayaan yang dimaksudkan dengan firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat samudu bitaghwaha idzin ba'asa asqaha. Tak pernah dengar ni. Dalam surah Asy-Syams. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jiwa kita ni mesti suci. Jangan ada sifat-sifat mazmumah dalam dada kita ni. Jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada takabur, jangan ada hasad, jangan ada apa lagi? Jangan ada gila dunia dan sebagainya. Kita dah tamat dah kita ni pun. Dah tamat dah kita ni, dah ngajar pun ni. Orang sini dah ngajar belakang dah. Dah tamat belum? Penawar bagi hati dah tamat ke belum? Dah tamat. Dah ngajar pun. Zul dah ngajar di Tasik tu dah. Dah ngajar belum? Ngajar lah. Dah tamat. Apa lagi? Itu dia. Jangan ada sifat-sifat mazmumah tu. Biar diisikan dengan sifat-sifat mahmudah. Iaitu apa? Taubat. Lagi? Sabar. Lagi? Redha. Lagi? Zuhud. Lagi? Tawakal. Lagi? Ikhlas dan sebagainya. Biar hati itu suci. Bila hati itu suci, maka anggota-anggota pun suci juga. Kalau hati itu kotor, anggota-anggota yang lain juga turut kotor. Jadi hati yang paling penting. Yang paling penting hati itu. Ala wa inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah dalam hadisnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb, kata Nabi Ketahuilah oleh kamu bahawa dalam diri kamu itu ada segumpal daging. Kalau baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota kamu yang lain. Kalau binasa daging, kalau jahat daging itu, maka jahatlah juga seluruh anggota kamu yang lain. Ketahui olehmu, daging yang dimaksudkan itu ialah hati. Hati baik, mata baik, telinga baik, kaki baik, tangan baik. Hati jahat, mata jahat, telinga jahat, kaki jahat, tangan jahat, segala-galanya jahat. Dia bergantung kepada hati. Jadi pelihara hati kita tu. Itu yang kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sistem yang mengatur cara hidup individu. Sebab itu sasaran kita mesti hati, supaya hati itu beriman. Sasaran kita supaya hati manusia-manusia beriman. Kalau hati beriman, mata pun beriman, telinga pun beriman, kaki pun beriman, perut pun beriman. Segala anggota yang tujuh yang lain itu semuanya beriman juga. Tapi kalau hati itu kufur, yang lain pun turut juga menjadi kufur. Itu yang ke-8. Yang ke-9, menghidupkan roh-roh dan semangat yang dapat menguasai setiap individu. Roh tu nak dihidupkan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam badan kita ni ada 4 unsur. Semua orang ada 4 unsur. Yang pertama ada jasmani, fizikalnya. Yang pertama, badannya, kakinya, tangannya, perutnya, mata, itu namanya jasmani, yang boleh dipegang, boleh dinampak, boleh ditengok, boleh dipelihara. Itu jasmani namanya. Semua orang ada jasmani. Yang kedua, dia ada akal. Dia ada akal. Akal tu bergantung kepada siapa yang menguasai diri dia.
Kalau yang menguasai diri dia malaikat, akal tu sentiasa berfungsi membuat kebaikan. Tapi kalau yang menguasai dirinya tu iblis atau syaitan, akal tu pun berfungsi juga. Tapi apa fungsinya? Untuk membuat kejahatan. Tahu aja dia macam mana nak buat jahat. Tahu aja dia macam mana nak buat maksiat. Tahu aja dia macam mana nak buat kemungkaran. Itu yang tercipta tari menari yang apa? Yang pelik-pelik tu. Kerana akal tu dikuasai oleh iblis. Akal tu dikuasai oleh syaitan. Itu yang tercipta lagu-lagu yang mengajak kepada maksiat tu, ada tak? Ada tak lagu-lagu yang ngajak maksiat? Bila larut malam, cokoceng, itu ngajak maksiat lah gitu. Itu tak berapa ketara. Yang paling ketara lagu apa? Kalau tidak ada yang punya. Tak pernah dengar ke ni? Orang tua-tua tak pernah dengar ke? Orang muda je aku tak pernah dengar. Mari kita apa? Jalan bersama. Nampak hafal nampak? Lagu memang lagu dulu tu. Mana tahu yang buat cipta lagu apa itu? Siapa ngajarnya? Iblis. Syaitan ngajarnya. Begitulah. Dia bergantung akalnya, dia makhluk yang taat. Tengok siapa yang menguasai diri dia. Kalau malaikat menguasai diri dia, dia akal dia berfungsi juga. Itu yang tercipta lagu-lagu nasyid kerana akal itu berfungsi. Tahu aja dia mencipta itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan sebagainya. Kerana yang menguasai diri dia itu ialah malaikat. Terciptalah alat-alat yang boleh membantu kepada jalan dakwah. Mikrofon ni, kalau dapat di ustaz, apa gunanya mikrofon ni? Kalau dapat ustaz, apa gunanya? Digunakan di jalan dakwah, menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia supaya menjadi takwa. Ni mikrofon. Mikrofon yang sama kalau dapat apa? Kalau dapat penyanyi pop macam mana? Kalau dapat menyanyi popnya, dia pun ngajak orang ni. That's the way I like it. Kata. Kalau dapat Hindustan, dia pun Hindustan lah. Ya, janggali kahir kata. Tengok siapa yang berkuasa. Itu akal. Dua. Yang pertama jasmani, yang kedua akal. Yang ketiga roh. Roh ni tuan-tuan dan saudara sekalian, dia pernah berada di dalam syurga, tahu? Roh saya ada dalam syurga, roh Tuan Haji Ali ada dalam syurga, roh Huri ada dalam syurga, roh Zul ada dalam syurga, semua roh-roh. Roh Tuan Said ada dalam syurga tu tahu? Allah kumpulkan roh-roh kita tu, lalu Allah tanya. Apa tanya Allah? Alastu bi rabbikum? Apa katanya? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kata Allah tanya. Dalam syurga tu semua kita duduk dalam syurga. Tapi roh aja ada, badan tak ada. Baru ada roh. Ditanya oleh Allah dalam syurga. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kata Allah. Roh tu pun menjawab, qalu bala syahidna. Berkata roh-roh itu, bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Maknanya kita dulu ada pernah menyaksikan Allah. Cuma setelah kita didamparkan ke dunia ni, disatukan dengan badan kita, kita lupa penyaksian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kita lupa, maka diwajibkan kita mengucap sekali lagi. Untuk apa? Untuk memperbaharui syahadah kita. Itu sebab kalau kita nak masuk Islam, kita dah Islam dari keluarga Islam, tak apalah kalau kita asal kafir nak masuk Islam apa? Kena sebut asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu tu tak? Aku naik saksi. Kalau dah tak sah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru diterima Islamnya. Kita ni kerana lahir dari keluarga Islam tidaklah jadi wajib. Hanya sunat kita mengucap dua kalimah syahadah. Nampak itu roh. Roh ni kerjanya ngajak buat baik aja. Dia mesti baik je. Dia roh ni makhluk yang sangat baik.
Dia ngajak kita sembahyang, ngajak kita mengaji, ngajak kita baca Quran, ngajak kita berzakat, ngajak kita pergi umrah, ngajak kita pergi haji. Itu roh. Dia buat baik aja. Dia tak mau nak buat maksiat, tak reti nak buat maksiat. Itu roh. Syaratnya kalau dia kuat. Kalau dia kuat, roh tu kuat, dia akan mendorong tuannya, iaitu badan kita ni. Tuannya jasad kita ni lah. Dia akan mendorong badan kita ni menjadi baik, membuat kebaikan. Dia gerakkan kita subuh supaya kita datang subuh berjemaah. Ya. Walaupun kadang-kadang tak lalu tu. Kadang-kadang badan tu tak kuat. Kadang-kadang bertongkat datangnya, tapi kalau rohnya kuat, dia akan datang juga. Dia akan melakukan kebaikan juga. Cuba tengok di Mekah tu, orang yang apa? Yang tawaf tu, semua sihat-sihat belaka ke? Ada yang merangkak, ada yang mengesut pun ada. Tapi kerana rohnya kuat, lalu juga mereka mengelilingi Kaabah 7 kali. Itu roh. Saya pernah sekali pergi umrah. Pergi umrah. Hari tu malas berbenar. Orang lain semua pergi umrah, saya nak duduk di hotel je, tak nak keluar. Tak ada pakai ihram pun tak ada. Sekali saya tengok dari jauh ada seorang cikgu dah meninggal dunia dah pun. Dia dari jauh, dia kakinya tempang, kakinya capik tau. Jalannya ngego aja jalannya. Dari jauh dah nampak jalannya ngego aja. Nongeng je dari jauh tengok saya. Saya pun fikir dalam hati saya. Orang tempang kopi ni pun kuat pergi. Tak ada malas macam aku. Aku ni apa tak ada penyakit masa itu. Saya muda lagi tau. Sekarang ni muda juga. Masa tu saya muda lagi. Aku ni apa tak ada sakit, pemalas apakahan. Terus saya balik naik hotel, pakai ihram, balik bersama dengan mereka mengerjakan umrah juga. Pasal apa? Roh tu dibangkitkan oleh semangat untuk bekerja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berkhidmat kepada Allah Taala. Itu kalau roh tu kuat. Kalau roh lemah, lantaklah dia bodybuilder apa itu. Nak ngangkat selimut per pagi pun tak lalu. As-salatu khairum minan naum. Nak ngangkat selimut tu punya lebih berat. Padahal dia siang-siang apa kerjanya? Ngangkat besi tu. Punya lah hebat. Tapi pagi-pagi nak ngangkat selimut pun tak lalu. Kadang-kadang ditindih dia dengan kaki sudah tak lalu bangkit. Tahu ke demel tu? Ditindih demel dengan kakinya, sudah kita tak lalu bangkit. Kaki yang nindih tu kaki tua pula tu. Pun tak lalu bangkit. Kalau muda umur 18 tahun boleh tahan lah. Ini umur 65 tahun. Tak lalu juga nak bangkit. Kenapa? Kerana roh tu tak kuat. Kita mesti kuatkan roh. Makanan roh ialah kebajikan, ibadah. Rajin beribadah, roh tu makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Sebab itu kita mula-mula nak dipaksa diri tu. Paksa diri tu nak berjemaah, umpamanya nak sembahyang berjemaah tu kena paksa. Sampai dia jadi apa? Jadi budaya. Sampai dia jadi habit. Dia jadi apa? Jadi perangai. Dia nak sembahyang mesti di surau juga di tempat yang didirikan jemaat. Jemaat pula didirikan jemaah, mesti di tempat yang ada jemaah juga. Baru dia boleh. Kalau tidak payah, malas aja nak rasa, malas aja. Nak ngaji pun malas aja. Tambah kalau ngajar tu Haji Ibrahim lagi lah. Siapa ngajar Haji Ibrahim? Tak payahlah kan. Itu yang molek tu ada. Maghrib ada betul dah lebuh. Ke mana pergi ni? Pasal apa? Pasal roh tu dah diasut oleh syaitan. Hentikan lah. Tak usah lah kan. Dia bukan pandai mana pun, bukan sedap pun katanya. Pasal apa? Roh tu mula-mula tak juga, tak kuat juga, tapi dihasut oleh iblis, dihasut oleh syaitan. Maka berjayalah syaitan. Macam tuan-tuan sekarang ni bukan tentu selamat lagi ni. Selamat ke? Syaitan biar ke tuan-tuan ni? Tidak. Dia bawa berbagai-bagai senjata, tahu? Mula-mula dia bawanya apa? Dia bawanya apa? Dia bawanya celak, tahu? Tengok tu ada tak yang nyandor-nyandor tu? Tengok. Bila kena celak syaitan apa dah? Mula nganggur je. Layu dia. Nganggur je. Itulah kena celak syaitan tu. Cuba tengok belakang tu ada tak? Tak ada. Tak ada. Gagal lah syaitan tu. Bila gagal syaitan tu kecewa ke? Balik ke dia?
dah. Dibawanya senjata lain pula. Tadi celak tak berjaya, dibawanya senjata lain. Apa senjatanya? Siapa tahu? Kuis perdana. Gincu. Betul. Dibawanya gincu. Gincu bubuh tang mana? Gincu bubuh tang mana? Tang bibio. Bukan bibir. Bibir tak betul. Bibio betul. Dibubuhnya tang bibio. Bila kena gincu setan apa macam? Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Bukan saja dia tak dapat ilmu, orang keliling dia pun tak dapat ilmu. Kerana diganggu oleh setan. Dia tu. Setan dah mengganggu dia. Udah membubuh perkataan pada lidah dia tu. Udah dia sembang je anu. Semalam Kelantan main tu boleh bagus, hebat benar kata. Dah cerita bola sepak begini. Itu siapa ngasut tu? Setan tu. Baik, kejap ni tak ada berjaya. Saya tengok tak ada orang cakap pun, elok je, diam je. Maka setan kecewa kan? Frust ke setan tu? Apa dibawanya lagi? Dibawanya tongkat. Kena tongkat setan macam? Dia ketuk-ketuknya lutut, dia ketuk-ketuknya paha, dia ketuk-ketuknya bau, dia ketuk-ketuknya siku. Udah pinggang tu ketuknya. Udah mula-mula bersila, betul berselemput, betul bersila balik, betul berselemput balik. Nyudahnya bangkit. Bangkit nepuk perut, pok kena. Dia pun keluar. Bila keluar, dia ambilnya motor tu, disurungnya motor. Tak ada start sini tau. Disurungnya sampai keluar pagar. Bila sampai keluar pagar, baru startnya. Terus balik. Berjaya tak setan? Berjaya ke tak setan? Pertama, dia berjaya menggagalkan daripada menghadiri majlis ilmu. Yang kedua, dia berjaya menggagalkan orang itu daripada sembahyang berjemaah. Bila dia balik, tak ada sembahyang berjemaah. Macam mana sembahyang berjemaah? Sembahyang seorang-seorang di rumah. Apa kata Nabi? Siapa sembahyang seorang-seorang di rumah tanpa ada uzur syar'i, sembahyang itu sembahyang sesat. One more time. Siapa saja sembahyang di rumah tanpa ada uzur syar'i, sembahyangnya itu sembahyang sesat. Sesat. Walau dhalin. Apa kata dhalin? Sesat tu. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. Dalaltum tu sesatlah kamu. Barang siapa sengaja sembahyang di rumahnya, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah sembahyang seorang-seorang di rumah. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Itu sesat. Orang yang sembahyang seorang-seorang di rumah tu. Kalau tak ada uzur syar'i, lain kalau dia sakit, dia demam, dia tak lalu nak datang, atau perjalanan tu bahaya, dia tak boleh nak datang. Ada orang dah nunggu wajah dia dengan parang, kalau kamu keluar siap pancung, itu tak apalah. Kalau tidak, wajib dia sembahyang di tempat yang didirikan jamaah. Jadi maknanya besok pagi berapa orang nak datang sembahyang sini? Besok pagi berapa orang nak datang? Semua yang ada malam ni wajib datang besok pagi di sini. Kecuali Uri dia sanalah. Yang lain tu wajib. Dan juga Ustaz Ibrahim tak adalah wajib mari. Ustaz wajib di mana? Ustaz Ibrahim di mana? Di kampung lah. Yang lain tu wajib sembahyang di tempat yang didirikan jemaah. Kalau tidak, sesat. Itu dah. Menghidup itu roh-roh tu. Roh dan semangat tu hendaklah dihidupkan supaya dia menjadi kuat. Kalau semua orang Islam ni rohnya kuat, macam cepat tak majunya Islam. Cepat membangun. Segera kita boleh mendirikan negara Islam dengan segera. Tapi tak ada. Apa dia? Kalau ada semua kuat, tak payah tongkat Ali. Tak payah tongkat Ali. Apa payah tongkat Ali? Dia dah kuat roh. Yang tak ke tongkat Ali tu apa? Rohnya lenyok. Itu yang tak tongkat Ali tu.
nak tongkat ali, nak kopi jande, nak apa lagi? Lagi berbagai-bagai nak. Pasal rohnya lemah. Bila roh lemah, badan pun lemah. Alright, itu yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-9 itu ni. Menghidupkan roh-roh dan semangat yang dapat menguasai setiap individu dalam masyarakat, baik daripada kalangan pemerintah atau rakyat yang bertunjangkan kepada firman Allah. Apa dia? Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu. Cari keampunan Allah di akhirat. Cari keampunan Allah di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Atakallahu darul akhirah. Carilah keampunan Allah di akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupa tanggungjawab kamu di dalam dunia ni. Kita diperintahkan supaya mencari akhirat, mencari keredaan Allah, mencari syurga Allah. Tapi dalam mencari syurga Allah tu jangan kita lupa tanggungjawab kita dalam dunia ni. Kerana kita hidup dalam dunia. Mengapa Allah datang kita dalam dunia ni? Ada dua sebab. Pertama, untuk menjadi hamba-hambanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba-hamba aku, kata Allah. Jadi kita, tugas kita dalam dunia ni untuk menjadi hamba Allah. Lagi kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Kita ni sebagai khalifah. Apa tugas kita? Mentadbir alam ini mengikut perintah Allah, bukan mengikut perintah setan. Mengikut perintah Allah. Nak ditadbir alam ni. Ditadbir air tu mengikut perintah Allah, ditadbir udara tu mengikut perintah Allah, ditadbir pokok-pokok tu untuk mengikut perintah Allah, ditadbir buah-buahan yang ada tu mengikut perintah Allah. Apa saja alam ni nak kita tadbirkan menurut perintah Allah. Itu kerja kita. Jangan lupa tentang tanggungjawab kita dalam dunia ni. Di samping kita mencari keredaan Allah, mencari negeri akhirat. Okey, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, iaitu bahagian kampung di akhirat. Memang cita-cita kita nak masuk ke dalam syurga di akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu daripada kenikmatan dunia. Bukan suruh tinggal dunia. Kerana kita duduk dalam dunia, jangan tinggal dunia. Bila tinggal dunia? Bila dah meninggal dunia, tinggal. Selagi kita hidup dalam dunia ni, kita kendalikan dunia ni mengikut kehendak yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Makan dan minumlah, tak salah. Nikmat, nikmatilah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tak ada salah. Carilah kekayaan dalam dunia ni, tak apa. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Apa buat? Wabtaghu min fadlillah. Ini Allah perintah ni. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Yang menyaga, yang bawa taksi. Lagi? Yang jadi polis, walaupun dah pencen, jadi polis juga ya. Yang jadi askar. Yang jadi cikgu. Wabtaghu min fadlillah. Tuntut rezeki yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu Allah suruh apa itu. Bukan salah menikmati dunia ni, nikmatlah. Tak salah. Cuma biar jangan sampai melalaikan kita daripada mengingati Allah. Itu aja. Dunia ni memang untuk kita nikmati. Cuma bila kita banyak benar dunia ni, kita punya yang halal belaka tu lambat sikit masuk syurganya. Ngapa lambat? Atau kalau banyak, ngapa pula lambat? Ngapa lambat? Kerana akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Jadi hisap tu dia makan masa yang lama. Dia mati ninggalkan rumah berapa,
Di Desa Aman ni berapa rumahnya, itu di taman sana tu berapa rumahnya, mana duit belinya, ya, duit apa belinya, duit pencen, okey lah tu. Yang baik-baik tu tu ya. Tapi kerana hisap tu lama masanya. Dia cek tu. Ini duit pencen bagus, ini duit gaji bagus, ini duit menjaga bagus. Ya. Ini duit orang bayar taman taksi bagus. Semua bagus tu dia cek bagus, right. Tapi lama masanya. Ya. Orang yang mati tak ada meninggalkan harta macam? Terus dah masuk syurga. Sebab itu tuan-tuan dengar betul-betul orang kaya yang bertakwa dibandingkan dengan orang miskin yang bertakwa juga tapi redha dengan kemiskinannya. Dulu orang miskin tu masuk syurga daripada orang kaya yang bertakwa tu masuk syurga dia. Berapa lama dulunya? 500 tahun. 500 tahun dulu orang miskin masuk syurga daripada orang kaya. Dulu takwa tu. Dulu bertakwa, orang miskin pun takwa, orang kaya pun takwa. Tapi dulu orang miskin tu masuk syurga berapa tahun? 500 tahun. Akhirat tu, bukan 500 tahun dunia ya, 500 tahun akhirat. Kalilah 500 kali 1000 kali 365. Tak tahu saya tak sempat nak kira. Ya, kiralah sendiri, handphone ada. Ada kalkulator dalam handphone. Takkan tak tahu. Itu dia. Dulu orang yang miskin dulu masuk syurga daripada orang kaya. Kenapa orang kaya tu? Kena hisab. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sahabat yang last sekali masuk syurga siapa namanya? Siapa nama? Sahabat yang last sekali masuk syurga siapa? Abdurrahman bin Auf. Kerana dia yang paling kaya di kalangan sahabat. Dia tu korporat zaman sahabat. Dia yang last sekali masuk syurga. Mengangkat pula tu. Kerana dia masanya banyak digunakannya untuk mengendalikan hartanya. Di kalangan Rasul yang last sekali masuk syurga siapa? Di kalangan Rasul, bukan kita dulu dari dia ya. Abdurrahman bin Auf tu di kalangan sahabat, bukan kita dulu daripada dia dah. Kita tak tahu entah berapa tahun lambatnya. Rasul, di kalangan Rasul yang paling last masuk syurga siapa? Nabi Allah Sulaiman. Kerana Nabi Sulaiman ni yang paling berkuasa. Ya, semua di bawah kekuasaannya. Manusia tunduk kepadanya, binatang-binatang tunduk kepadanya, burung-burung pun di bawah kekuasaannya, jin-jin pun di bawah kekuasaannya, udara di bawah kekuasaannya, banyak benda pentadbirannya. Sebab itu dia last sekali masuk syurga. Last sekali di kalangan Rasul-Rasul. Tuan-tuan, jangan silap ni ya. Bukan last sekali kita dulu dari dia dah. Di kalangan Rasul-Rasul yang namanya dalam Quran tu dan juga nama yang tak dalam Quran tu, Nabi Sulaiman last sekali. Ya. Pasal dia banyak benda tanggungjawabnya dalam dunia ni. Dia akan ditanya. Itu dia ya. Itu yang ke-9. Yang ke-10, kita ingin membina individu Muslim. Tiap-tiap Muslim tu nak kita bina. Individu Muslim, every one of you, each and every one of you nak kita bina supaya dia menjadi orang Islam yang sempurna. Selain daripada itu, rumah tangga Muslim, kita, isteri kita, anak-anak kita tu biar Muslim belaka. Ya, mengikut cara Islam semua. Itu namanya rumah tangga Muslim. Bangsa Muslim, kita hendakkan bangsa tu biar Muslim. Tak kira lah bangsa apa, bangsa Melayu ke, bangsa Cina ke, bangsa India ke, tapi biar dia tu Muslim. Lagi, dan kerajaan Islam yang kita hendak ni kerajaan Islam. Sekarang ni tak Islam ke? Entahlah, tanyalah tuan. Sekarang ni Islam ke? Entahlah. Bila kita nak melaksanakan hudud, ada tak? Ada tak orang menentang? Ada ke tak ada? Ada. Jadi Islam ke tak? Entah. Itu dia. Kita ingin membina sebuah negara yang dapat memimpin negara-negara Islam. Kita nak memimpin negara tu biar dia memimpin negara-negara Islam yang lain. Dia memimpin Arab Saudi, dia memimpin Iran, dia memimpin Iraq, dia memimpin Jordan, dia memimpin Yaman. Tak kau itu. Negara kita ni memimpin negara-negara yang lain. Sekarang ni siapa memimpin? Nampaknya Brunei lah memimpin negara-negara Islam yang lain. Brunei, kerana Brunei nak melaksanakan hudud.
tapi dia tu kecil benar, itu dia salahnya. Tapi kalau dia berjaya besok, dia menjadi negara contoh lagi. Ya, dia tu kecil benar, itu aja salahnya. Malaysia adalah besar sikit, tapi dia kecil benar. Ya. Tapi kalau dia berjaya, dia menjadi negara contoh lah esok. Kita akan mencontohi dia. Ya. Negara lain tak nak laksanakan hudud. Indonesia 100 juta lebih manusia tapi tak nak melaksanakan hudud. Tak ada lah jadi contoh. Ya. Baik. Sebuah negara yang dapat merangkumi semua umat Islam, dapat mengembalikan keagungan umat Islam. Ya. Kita kalau nak agung pun bukan di atas bangsa, nak agung pun mesti di atas agama, di atas Islam. Mengapa Turki jadi agung? Kerana dia berjuang di atas nama Islam. Bila dia mengenepikan Islam, Turki sekarang, ya, sekarang ni apa? Tak ada apa, tak ada siapa nak jadi contoh pun Turki. Kerana dia sudah meninggalkan Islam.